Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu negara. Ingat 3 perkara. 1. Percaya kepada Tuhan, sentiasa berniat ingin membantu orang lain dan sentiasa bertaubat. Okey, saya Khairul Zaman dari Manhaza Studio akan membawa satu lagi perkongsian pada hari ini, iaitu berkenaan dengan aquaponik, sistem aquaponik. Sahabat-sahabat mungkin biasa mendengarnya tetapi tidak pernah mendalaminya. Tak kenal maka tak cinta. Maka kenalkanlah. Tujuan saya berkongsi tentang aquaponik adalah disebabkan oleh situasi kita sekarang yang sedang dilanda wabak coronavirus, di mana ramai yang terkesan iaitu hilang pekerjaan, hilang perniagaan, sekat pergerakan, maka hilanglah pendapatan. Bila hilang pendapatan, ianya akan membawa kita kepada kebuluran ataupun kelaparan. Bila kelaparan, tekanan akan meningkat pada diri kita. Maka yang tidak mampu menahan tekanan hidup mungkin akan melakukan banyak perkara yang tidak diingini. Saya harap dengan memperkenalkan sistem aquaponik ini dapat memberi idea kepada sahabat-sahabat di luar sana untuk diguna pakai serta dapat meringankan beban dari segi kos pembelian kegunaan asas. Malah dengan sistem aquaponik ini kita masih mampu menikmati lauk yang sedap berasaskan ikan dan sayur serta tidaklah menyebabkan kita makan nasi dan garam sahaja. Okey, itu tujuan utama saya. Saya harap NGO membuka mata dan menerapkan sistem ini kepada asnaf-asnaf yang memerlukan, sebab memberi pancing lebih baik daripada memberi ikannya. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk melangsungkan kehidupan masa pandemik ini. Kalau tak tahan, jangan segan-segan minta bantuan. Pihak kerajaan juga telah menyediakan badan-badan yang bertanggungjawab untuk membantu atau angkat bendera putih. NGO pun ramai dan berebut-rebut ingin membantu. Okey, kita terus kepada aquaponik tadi, sistem aquaponik. Okey. Aquaponik adalah gabungan sistem aquakultur dan sistem hidroponik, iaitu environment kolam ikan digabungkan dengan sistem hidroponik, iaitu salah satu sistem menanam sayur tak menggunakan tanah. Ianya adalah satu sistem simbiosis ataupun kitaran hidup tanaman dan hidup aquaponik yang saling bergantung di antara satu sama lain bagi menghasilkan produk agro yang segar dan berkualiti tinggi. Dalam keadaan semula jadi, sisa perkumuhan hidup akuatik yang diternak di dalam tangki ataupun kolam ataupun akuarium akan menyebabkan air menjadi bertoksik kepada hidupan akuatik tersebut. Tetapi kandungan toksik ini sebaliknya pula akan bertukar menjadi satu sumbangan nutrisi yang tinggi zat dan khasiatnya bagi tumbuhan yang ditanam secara hidroponik. Sistem aquaponik ini akan menyalurkan air dari tangki hidupan akuatik yang bertoksik itu kepada tumbuhan dan ianya akan menyerap dan mendapatkan sepenuhnya zat nutrien yang dihasilkan daripada perkumuhan hidupan akuatik tadi. Selepas itu, secara semula jadi tanaman itu akan membekalkan semula air yang bersih dan bebas toksik bagi hidupan akuatik tersebut. Hidupan akuatik yang tinggal dalam air tawar amat sesuai untuk diaplikasikan kepada sistem aquaponik ini kerana kebanyakan tanaman memerlukan air tawar untuk hidup. Sistem ini akan memastikan kitaran semula jadi ini akan berterusan tanpa henti. Air hanya perlu ditambah apabila hanya untuk menggantikan kekurangan air yang disebabkan oleh penyerapan oleh tanaman, penyejatan secara semula jadi oleh udara dan juga apabila tangki ikan jadi tadi dibersihkan.
Aquaponik terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu bahagian aquakultur dan bahagian hidroponik. Iaitu bahagian aquakultur digunakan untuk menternak kehidupan akuatik, iaitu ikanlah kehidupan akuatik. Dan ikan yang sesuai dalam aquaponik di negara kita ialah seperti ikan keli, ikan tilapia, ikan jet perch, ikan puyuh, kan. So terpulang pada kita. Kita suka ikan yang mana satu, kan. Tapi selalunya yang ramai dekat Malaysia ni dia gunakan ikan keli, sebab ikan keli lebih tahan lasak dan cepat membesar. Lebih kurang dalam 2 bulan dah kita boleh masak dah ikan keli tersebut. Dan begitu juga dengan ikan tilapia, tapi dia cuma lama sedikit berbanding dengan ikan keli, dan ikan tilapia lebih sensitif berbanding dengan ikan keli. Okey, peralatan yang terpenting di dalam aplikasi sistem aquaponik adalah pam air. Tanpa pam air, sistem ini tidak akan dapat berfungsi dengan sepenuhnya, kerana pam air boleh diibaratkan sebagai jantung kepada sistem ini. Pam air inilah yang akan membawa air sisa takungan hidupan akuatik yang bertoksik itu kepada tumbuhan untuk diserap sebagai sumber nutrien untuk pembesaran tanaman. Okey, penerangan yang panjang lebar tadi adalah teori sistem aquaponik, di mana sahabat-sahabat boleh mengikuti diagram cara pemasangan peralatan yang diperlukan. Saya akan membawa sahabat-sahabat ke satu video lagi, iaitu video tentang aquaponik yang saya buat sendiri, sebab tadi saya hanya menunjukkan diagram sahaja. So jom. Okey, ini adalah kawasan aquaponik yang saya buat. Nampak ni, simple. Dan ini adalah tangki ikan. Dan ini adalah grow bed. Tak banyak lagi lah grow bed yang saya buat, sebab budget aku ni. Sepatutnya saya penuhkan ke di atas tangki ni, grow bed ni. Tapi dah tahulah sistem ni berfungsi. Dan air buangan daripada tangki ini saya buang ke satu kolam lagi, iaitu kat sini. Dan di atas kolam ni pun saya tanam juga. Tengok tanaman dia subur. Kangkung dia besar-besar, kangkung dia. Satu cili, tengok. Cili. Banyak buah. Sebelah sana tengok. Nampak tak cili banyak buah. So air buangan yang daripada tangki ini pun sesuai untuk siram pokok. Dia banyak nutrisi untuk tumbuhan. Ini ada kosong ni, nanti saya akan tanam lagi satu kat sini. Dan dekat sini saya ada semai halia dengan kunyit. Nanti sekeliling kolam ni meriah lah, nanti dipenuhi oleh hijauan tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran. Dan daripada grow bed saya ni, saya ada tanam satu timun. Timun ni dia menjalar naik ke atas. Timun dah berbuah dah. Nampak tu. Timun dah berbuah. Okey, flow air dia
saya letak ada pump air ke sini. Sini ada pump air. Dia akan naik ikut hose nih. Dekat filter. Nah, ini filter. Dan dalam filter ini akan masuk satu filter lagi. Nah, yang warna biru tuh, filter warna biru. Oke, daripada filter warna biru ini dia akan turun ikut saluran nih, saluran pipe nih, dan mengairi tumbuhan cili, pokok cili saya nih. Pokok cili, timun, Brazil spinach. Di sini pun ada kunyit juga. Dia akan mengalir ke sini, kemudian dia akan turun balik ke tangki ikan dengan air yang bersih. Oke, itu dia ceritanya, diharap dapat memberi manfaat untuk sahabat-sahabat di luar sana. Sehingga berjumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kau